Okey, seperti biasa semalam kita dah mulakan kelas berkenaan dengan FB yang mana kita combinekan 2 hari punya kelas, sepatutnya 2 jam kita dapat alhamdulillah dapat buatkan dalam sejam. Mungkin ada sedikit kelajuan dari segi informasi yang saya kongsikan pada semalam dan juga mungkin ada keterbatasan untuk saya kongsikan contoh-contoh yang berkaitan lah supaya tuan-tuan dapat faham ataupun nampak senario ataupun situasi-situasi yang berkaitan. So pada malam ini kita sambung juga sesi kita seterusnya berkenaan dengan Facebook juga. Kalau semalam kita cerita berkenaan FB page ataupun halaman Facebook, saya harap tuan-tuan dah mula untuk create FB masing-masing. Semalam juga siang tadi saya juga telah kongsikan slide bagaimana nak create FB. Dengan sebab ada juga mungkin daripada kawan-kawan kita yang mungkin belum, dia bukannya tak boleh buat, dia kadang-kadang dia takut nak mencuba gitu. Jadi kita bagi juga panduan untuk memudahkan kawan-kawan kita ni untuk boleh create FB page sendiri. So semalam ceritanya berkenaan FB page, malam ini cerita berkenaan dengan FB group. Okay, siapa yang dah join FB group? Yang dah pernah join mana-mana FB group? Sebab benda ni biasanya semua orang akan join FB group. Cuba klik satu. Siapa dah join satu. Siapa yang belum pernah join lagi dua. Kalau ada dua tu pelik Okay. Biasa kalau kita ada FB ni kita mesti akan join FB group lah. Okay. Ada apa dah kata ada. Alhamdulillah. Okay. So nombor 2. Tuan Ghazali belum masuk FB group lagi. Belum join mana-mana FB group. Contohnya Persatuan Penduduk, Persatuan Komuniti, Hobi, grup hobi ataupun paling kurang alumni, grup alumni. Ada join tak mana-mana FB group sebelum ni? Okey, tak apa tuan. Kejap lagi nanti kita akan kongsikan juga bagaimana nak berniaga dalam FB group. Don't worry. Kejap nanti selepas ni tuan akan join lah mana-mana group selepas ini. Don't worry. Okey. So kita terus kepada tajuk kita. So pertamanya ini saya nak kongsikan jugalah. Ini adalah usaha sama antara saya dan juga rakan-rakan saya yang lain lah. Okay, dan kita juga bersama dengan 1xyx dan juga ada C4 Business. Ini adalah usaha kita bersama-sama untuk membuatkan atau mengajukan program kelas digital marketing secara percuma, iaitu usaha kita nak membantu usahawan mendigitalkan. Pertamanya mendigitalkan mendigitalkan perniagaan anda. So dalam masa yang sama juga, okay, kita juga ada program bersama dengan MDEC. Okay, bersama dengan MDEC iaitu mendigitalkan urusan harian anda. Jadi siapa yang agak-agak masih perlukan bantuan untuk coaching one to one, okay, boleh PM dengan admin masing-masing. So mereka akan bagi satu link untuk tuan daftar terus dengan MDEC. Okay, apa itu MDEC? MDEC ialah Malaysian Digital e-commerce corporation. Itu dia MDEC. So semua kelas-kelas yang dianjurkan, kelas bengkel kursus yang dianjurkan oleh MDEC semuanya adalah percuma. Okey, yang bagusnya dekat MDEC ni ada 4 bidang yang akan kita kongsikan kepada anda. Sebab sebahagian daripada admin anda ni sebenarnya mereka juga adalah trainer. Okey, trainer kepada saya digital. Saya tak tunjukkan dalam slide ni, tak apa. Next week kita akan tunjukkan. So sebahagian daripada mereka ini adalah trainer kepada saya digital. Okay, jadi kalau siapa yang perlukan training secara one to one, boleh PM mereka akan bagi link untuk pendaftaran dengan MDEC. Lepas itu dekat MDEC juga akan ada banyak lagi program. Pertama ialah bagaimana untuk mengembangkan lagi perniagaan anda melalui digital marketing. Sebab dia ada kursus 5 hari hingga ke 7 hari. Okay, kursus secara percuma. Musim PKP kita buat online, tapi bukan musim PKP, tuan-tuan akan dibawa dalam satu kelas, mungkin ada dalam 20 orang, 50 orang. Selain daripada itu juga ada juga satu program untuk kerjaya. Bagaimana tuan-tuan boleh menjadi salah seorang yang mahir di bidang digital marketing dan menggunakan sijil berkaitan untuk mendapatkan kerja-kerja dalam pasaran yang berkaitan. Dan yang keempatnya juga menggunakan e-commerce ataupun e-dagang, kiranya kita nak besarkan, luaskan lagi ataupun
lebih kepada automasikan dah perniagaan anda menggunakan digital marketing. So itu adalah program-program yang ada. Saya kongsikan kepada anda lah. Okey, insya-Allah sekiranya ada geran-geran yang berkaitan, saya akan kongsikan dengan admin-admin group supaya terus berikan maklumat tu kepada anda. Kelas-kelas yang seperti e-usahawan dan sebagainya. Jika ada dalam masa terdekat juga kita akan kongsikan kepada anda. Okey. So seterusnya kepada tajuk. Okay, kenapa berniaga di FB Group? FB Group maksudnya kita punya FB Group. Biasanya kita WhatsApp Group. Hari ini kita berkongsi berkenaan dengan FB Group. Okay, pertamanya, okay, dia FB Group ni dia adalah berkaitan dengan trafik. So dalam FB Group tu ada banyak, okay, ada banyak ID ataupun account ataupun individu-individu yang join group tersebut. So, bila kita duduk dalam FB group ini, maka di situ ada trafik. Jadi, tinggal lagi bagaimana kita nak alihkan trafik ini datang pergi ke kita ataupun masuk pergi ke group kita ataupun ke website kita. Jadi, kita dah belajarkan benda ni pada 2 minggu yang sudah berkenaan dengan marketing funnel. Jadi, trafik itu kita nak bawa mereka, nak jadikan mereka sebagai prospek nanti. Jadi, itu yang penting tuan-tuan kena tahu dulu di mana ada trafik. Okay. So, dan yang keduanya juga, apabila kita duduk dalam grup yang sama, maka kita dah ada relationship. Kita dah ada hubungan dengan mereka yang dalam FB group tadi. Kita dah boleh berkomunikasi dengan mereka dengan satu platform yang sama. Contohnya grup community. Maka ceritanya lebih kepada cerita komuniti, mungkin program-program kebajikan, mungkin program-program sukan, mungkin program-program masjid, surau, kenduri dan sebagainya. Jadi ada cerita yang sama. Jadi di situ akan menimbulkan hubungan kita dalam grup berkaitan. Ataupun mungkin kita join grup berbasikal. Maka kita akan ceritalah pasal tayar, pasal brek dan sebagainya. Ataupun pasal lokasi-lokasi untuk nak pergi berbasikal, ataupun mungkin tuan-tuan join grup camping di mana pot-pot yang bagus, murah, menarik dan sebagainya. Jadi di situlah adanya trafik dan tuan-tuan dengan mudahnya boleh membina engagement dengan mereka. Okey. So dapat tak? Okey. So yang keduanya juga, bila kita dah ada dalam grup yang sama ataupun kita masuk dalam grup yang berkaitan, maka secara tak langsung kita dah boleh kenal prospek-prospek kita yang kita boleh halakan atau bawa kepada perniagaan kita. Contoh, saya bagi contoh lagi. Contohnya grup camping tadi. So kalau kita adalah penjual kemah, contohnya kita penjual kemah, maka kita join grup camping. So dekat camping itu dia akan cerita pasal lokasi, dia akan cerita pasal baju, seluar dan sebagainya. Jadi kita juga boleh ceritakan pasal kemah kita. Jadi bila kita tunjukkan kemah-kemah kita, kongsi kemah-kemah kita dalam grup camping tadi, maka of course akan ada pembeli. Kerana mereka ini dah tunjukkan minat kepada camping. So of course apabila mereka tunjuk minat dalam camping, mereka takkan boleh lari daripada benda-benda ataupun peralatan-peralatan camping. Contohnya ialah kemah, seluar, kasut, bekas-bekas makanan, alat memasak dan sebagainya. Nampak tak? Jadi di situlah tuan-tuan dapat kenal pasti. Mereka ni dah tunjukkan signal. Ada petunjuk yang mereka dah minat. Sebab mereka dah masuk dalam grup yang sama. Keduanya mereka dah tunjuk minat. Sebab itu mereka masuk grup tersebut. Dan juga tuan-tuan akan dapat kumpulan sasar yang tepat. Kalau grup tudung, pergi ke tutorial tudung. Kalau grup nak jual sambal, pergi bahagian grup makanan ataupun food delivery dan sebagainya. Kalau jual baju, pergilah ke grup fashion. Jadi ikut kepada
kumpulan ataupun grup FB yang berkaitan. Jadi join lepas ni. Jangan tak join mana-mana grup berkaitan. Jangan join grup-grup gosip. Kalau grup-grup gosip, grup-grup politik, nanti sakit hati je kita. Baca pun kita tak sedap. Sebab mungkin kita ni pro kepada satu-satu pihak. Nanti kita baca orang condemn kita punya idola kan, nanti dah sakit hati. So kita orang berniaga tuan-tuan. Jangan buang masa, masuk grup berniaga saja. Okay, mana yang buat politik tu biar, mana yang grup gosip tu biarkan mereka. Okay, ambil tahu cukup, tapi jangan terlibat dengan mereka. Contoh, okay. So seterusnya, grup FB ni juga bolehlah diklasifikasikan sebagai lubuk database. Kenapa lubuk database? Kerana dalam grup itulah akan ada ramai ahli-ahli berkaitan, dan juga tuan akan boleh tahu trend mereka ni minatnya kepada apa, topik mereka ni suka kepada mana. Jadi bila ada lubuk database ni akan ramai pengguna, jadi tuan add lah friend. Itu sebabnya semalam saya kongsikan kenapa kita kena ada 2 FB personal. FB personal yang pertama, mungkin kita tak nak kongsikan kita punya social life kepada orang yang tak dikenali, hanya untuk circle tertentu. Tapi kita orang berniaga, maka kita kena add seramai mungkin kawan. Kita tak boleh lari. Apabila kita berniaga, kita kena rajin untuk add kawan. So macam mana nak add kawan? Macam mana saya nak add kawan ni Tuan Hardi? Sebab mereka tak kenal saya tak kenal mereka. Jadi kita pergi masuk FB group. Dekat FB group tu carilah mereka yang aktif. Yang aktif komen dan sebagainya. Jadi kita add mereka sebagai kita punya kawan. Tapi sebelum add tu, try lah dulu klik, like, komen. Jadi supaya dia dapat terasa kehadiran kita. Oh, Tuan Hardi yang komen saya 2 hari lepas. Tuan Hardi komen saya. Jadi at least kita, sebelum kita nak jadikan dia sebagai kawan, kita start chatting biasa dulu dalam ruangan FB group tadi. Kita like, kita komen, like, komen, macam tu. Okay? Dan bila dah like, komen 2-3 hari seperti tu, then kita add lah mereka sebagai kawan kita. So bila kita ada kawan, maka secara tak langsung dia akan didedahkan dengan aktiviti perniagaan kita melalui FB personal yang kedua tadi. So, sekiranya dah ada 10-20 orang kawan yang kita tambah setiap hari atau setiap minggu, jadi kita pergi ke FB page kita tadi, kita invite lah mereka masuk kepada, invite mereka untuk like FB page kita tadi. Itu tujuannya FB personal. Okay? So, dapat tuan-tuan? Setakat ni, nampak tak kenapa berniaga di FB? Dapat? Siapa dapat boleh kongsikan. Poin 1 untuk dapat, poin 2 untuk masih tak clear lagi. Boleh kongsikan anda punya tu. Okay, alhamdulillah poin syarabaya 1. Okay. Puan Ghazali, alhamdulillah 1. So, okay. So, nampak mudah kan? Jadi, maksudnya sekarang kita kena rajin join FB group. Lepas itu, apabila kita dah join FB group, tengoklah mereka yang komen, kita support mereka punya komen, klik 1 komen. Sikit lepas tu kita add mereka sebagai kawan. Bila kita dah jadi kawan dengan mereka, nanti apa yang kita post, ni nak ceritakan. Dalam group posting, okay, dalam group posting, jika kita ada ramai kawan dalam group yang sama, apa-apa saja yang kita post dalam group itu, maka mereka akan nampak dengan cepat dan berterusan. Berbanding kita tak kenal sesiapa dalam grup tu. Jadi posting kita mereka takkan nampak. Bukan takkan nampak, ada yang nampak, ada yang tak nampak. Bergantung kepada FB punya kerja lah. Tapi nak ceritakan, kalau contohlah saya berkawan dengan Tuan Mubarak Esam. Okay, dalam tu, okay, nanti bila saya post, Tuan Mubarak akan nampak saya punya posting. Lepas tu Tuan Mubarak klik saya punya posting ataupun komen, maka kawan-kawan Tuan Mubarak dalam FB group yang sama akan mula nampak saya punya posting. Itu pentingnya kenapa kita kena ada kawan dalam group yang sama. Dapat tak? Okay.
Tuan Mubarak kata terbaik. Alhamdulillah, dapat idea. Terbaik Tuan Mubarak. Okay, next. So, apabila kita nak join group ini, kita kenal pasti juga kita nak join group ni macam mana. Kita jangan main join group saja. Sebab dia ada banyak pro and kontra. Kalau kita join group yang mempunyai lebih ramai ahli, katalah ada 100,000 ahli. Okay? Kita harapkan mungkin bila kita post, semua akan nampak kita punya post dalam FB group tu tadi. Ada 100,000. Tapi ada juga group yang mungkin 50 ahli saja. Okay? Lepas tu, kita takut kita join tu tak ramai. Tapi sebenarnya, jumlah ramainya ahli group ni bukan jaminan untuk posting kita akan dinampak oleh mereka. Yang paling penting ialah antaranya ialah berapa ramai kawan kita yang join dalam grup tu tadi. Dari grup yang sama. Jadi, kalau kita nak target, katalah setiap satu grup tu sekurang-kurangnya try add 10 orang sebagai kawan kita. Dia add kita add dia, tak kisah. Okay? Sekurang-kurangnya bila dia post, kita klik like, komen, contoh. Dan dia pun akan support lebih kurang sama. Kalau kita kedekut, dia pun kedekut lah. Jadi kita kena proaktif, support mereka dulu, tak apa. Jadi bila mereka komen saja, maka kawan-kawan mereka yang lain dalam grup yang sama akan nampak kita punya posting. Itu pentingnya. Kenapa? Perlu ada kawan yang sama dalam grup yang sama. Kalau tak nanti kita punya posting tu kira krik-krik sajalah, orang takkan nampak. Okay, itu antara idea lah. Okay, so bagaimana nak join? Pertamanya ialah kita tengok kepada lokasi. Contohnya kalau tuan-tuan duduk Kuala Lumpur, bolehlah nak join grup dekat Sabah. Okay, contohnya macam saya ni orang Sabah. Saya duduk KL tapi saya nak join grup kat Sabah. Boleh, tak ada masalah sebab kita ni tak ada sempadan. Cumanya lagi tinggal, okay, kalau kata perkhidmatan tadi, okay, ada yang melibatkan delivery dan sebagainya. Jadi itu sebabnya kalau saya menggalakkan anda join yang dekat dengan lokasi yang anda boleh berjumpa untuk serve dan sebagainya. Tapi kalau jauh pun tak ada masalah, boleh. Cuma anda boleh pertimbangkan untuk join grup-grup berkaitan berdasarkan lokasi. Contohnya Kuala Lumpur, ataupun Kuala Lumpur ada besar lagi, mungkin pergi Jalan Gombak, Jalan Pahang, dia ada banyak grup. Okay? So yang keduanya, kita join berdasarkan minat ataupun hobi. Okay, contoh minat kita apa? Kalau kita minat berlari, kita join grup berlari. Mungkin kita nak kongsikan berkenaan kasut, baju dan sebagainya. Okay. Kalau kita minat berbasikal, kita join grup berbasikal. Kita minat memancing, kita masuk grup memancing. Ikut grup yang kita punya minat ataupun hobi. Kita boleh join. Okay. Yang ketiganya juga ialah grup keperluan. So, apa dia grup keperluan? Grup keperluan ni banyaknya lebih macam DIY. DIY, IKEA, personal Shopee. Itu antara keperluan. Jadi, kalau siapa nak contohlah buat pipe, jadi di situ ada tutorial macam mana nak repair pipe. So dia akan bagi tahu, okay, pipe ni, contoh kepala pipe ni, jadi tambahlah kepala pipe ni boleh dapatkan di Shopee. Bagi link Shopee anda kat situ. Jadi bila anda buat tutorial, jangan buatkan orang tertanya-tanya, pipe ni nak beli kat mana? Kalau boleh, contoh buat tutorial. Lepas tu, kata situ ada kepala pipe, ada skru, ada nut, apa lagi, ada batang pipe. Kalau boleh setiap alatan ni, kalau anda lah yang menjualnya, bagi link Shopee ataupun Lazada anda. Ataupun apa sajalah yang di mana anda dah boleh postkan benda berkaitan. Yang paling mudahnya di Shopee lah. Contoh kepala pipe harga RM12. Apa nama dia? Ini link dia, contoh. Lepas tu batang pipe, apa nama batang pipe? Ini nama dia. Lepas tu ini link dia. Lepas tu lagi mungkin dia punya skru ke, nut ke dan sebagainya. Nama dia apa, saiz berapa, ini link dia. So nampak tak? Jadi mudah untuk mereka klik dan terus membuat pembelian. Itu keperluan. Okay. Next. So yang seterusnya, anda juga boleh join grup-grup yang berkaitan dengan pusat hebahan setempat ataupun komuniti ataupun persatuan penduduk ataupun taman dan sebagainya. Ini anda join. Jadi
Masuk saja. Jadi kita akan kenal jiran kat situ, kita akan kenal geng surau kat situ, kita akan kenal kawan-kawan main bola tadi petang dekat situ. Jadi kita pun akan ada kawan. Jadi kita add dia, di add kita dan sebagainya. Okay. Seterusnya. Okay. Yang paling famous ialah kita join platform berniaga. Biasanya kalau yang famous sekarang ni ada 1 juta follower ahli ialah geng berniaga, geng cikgu, geng bisnes cikgu cikgi. Cikgu dan cikgi. Lebih kurang macam itulah. Bisnes cikgu online seperti contohnya. So itu antara yang famous sekarang. Okay, so ada 1,000 follower. Okay. So dapat idea tuan-tuan, di mana kita nak masuk grup-grup berkaitan. Okay. Dapat Okay, next. So seterusnya kita kena tengok apa juga yang boleh kita post. Jadi kena tanya, apa yang kita boleh post dalam FB group tadi? Pertama, tuan-tuan kena pastikan bahawa posting itu menepati polisi FB, Facebook. Setakat ni kalau saya tahu apa saja yang berkaitan COVID, dia tak bagi post. Dia akan sekat lah, ataupun pinjaman. Sekarang pun ada grup pinjaman. Kejap lagi orang yang join grup FB tadi, kejap lagi dia tawarkan benda-benda pinjaman. Kejap lagi orang-orang macam ni kena ban lah dengan FB. Tunggu seminggu, kejap lagi kena ban. Ataupun kita report, orang boleh report dan sebagainya. Jadi, pastikan post kita ni menepati polisi FB. So, yang kedua, apa yang kita boleh post juga adalah maklumat yang bersesuaian dengan tujuan grup tadi. Contoh, kalau kita join grup camping, janganlah pula kita cerita pasal apa dekat situ camping ni dia open. Okay, group camping, janganlah kita cerita pasal blazer pula, baju blazer contohnya tak sesuai. Kalau kita nak kongsikan baju sublimation, macam Tuan Haryadi, t-shirt eksklusif premium tu sesuai contohnya. Okay. Jadi tengok kepada tujuan grup. Jangan membuatkan mereka tak selesa dengan apa yang kita posting. Okay. Itu kena ambil kira. Ketiganya, posting juga apa yang menepati tujuan grup tadi. Kalau lari je lah. Janganlah pula post maklumat berbasikal. Nanti geng lari ni tak selesa dengan kita. Kan. Ini semua hal lari bang. You post pasal basikal. Buat apa? Pergilah grup basikal. Ini saja bakal kita ni. Contoh. Okay. Jadi tengok tujuan grup tadi. Okay. Tapi tak ada sebab untuk kita join banyak grup. Join basikal pun join, lari pun kita join. Boleh. Tak ada sebab untuk tak dapat nak join. Okay, next. Apa saja topik yang dibenarkan ataupun yang berkaitan dengan grup. Okay. Jadi, apa saja yang dibenarkan. Sebab setiap grup ini, kawan-kawan, kena ingat. Ada dia punya peraturan. Ada dia punya syarat-syarat. Apa yang boleh post, apa yang tak boleh post. Jadi, kita kena akur dengan pemilik kepada grup-grup berkaitan. Okay? Dan yang lain-lain yang berkaitan yang dibenarkan. So, dapat tuan-tuan sampai sini idea untuk berniaga di FB. Okay? Dapat idea? Siapa dapat idea? Tekan 1. Alhamdulillah. Okay, Puan Fulia kata dapat. Okay, terbaik. Puan Mariana pun faham. Tuan Mubarak pun dapat. Alhamdulillah. Okay. Puan Syarul Baria pun dapat. Okay. Alhamdulillah. So, inilah sebabnya kita buat kelas supaya kita dapat idea sama-sama. Okay. Tuan Ghazali pun dapat. Alhamdulillah. Tuan Haryadi. Okay. Cun. Terbaik. So, apa yang boleh di-post? Sekarang ni, ini pun kita kena tahu. Siapa yang kawal posting kita? Bila kita join group, kita pun kena tahu siapa lah yang mandai-mandai pergi nak kontrol saya punya posting dalam grup ni. Itu kena tanya. Penting. Kenapa saya nak utarakan benda ni? Kerana saya nak bagi idea kepada anda selepas ini. Okay. So, siapa yang kawal? Pertamanya, of course, pemilik kepada FB tadi. Polisi berkaitan. Sebab itulah, dia tak bagi. Dia buka Facebook ni percuma untuk kita bersosial. Sebab apa dia bagi percuma? Sebab dia nak tarik seramai mungkin orang menggunakan FB untuk bersosial. So, bila orang dah bersosial dalam FB, maka dia pun akan membuat iklan. So, dia akan buat perkhidmatan iklan-iklan berbayar. Sebab itulah Mark Zuckerberg ni, dia tak nak kita posting
dalam FB personal. Jadi sekarang ni dia nak push dah kita, you nak menjual boleh, tapi gunakan platform marketplace, gunakan iklan-iklan berbayar ataupun Facebook page tadi. Nampak tak dia punya strategi? Dulu semua kita guna main sedap je kan. Rupa-rupanya inilah dia. Dia ada strategi perniagaan di sebaliknya. Nampak? So yang keduanya, yang kawal kita punya FB group ni juga ialah admin tadi. Tuan punya kedai, tuan punya group. Dia lah yang kawal kita punya posting tadi. Jadi tuan admin ni pun sama. Dia dah mula copy paste apa yang tuan Mark Zuckerberg buat tadi. So masuk grup ini percuma kawan-kawan. Masuk grup percuma, posting lah apa saja, tapi yang penting berkaitan dengan tujuan grup tadi. So jadi bila jadi admin group, kita kena tanya apa bidang kuasa dia. Apa bidang kuasa yang ada pada admin group. Kenapa saya nak highlightkan admin ni? Kejap lagi tuan akan dapat idea. Kenapa? Okay, pertamanya, admin group ni dia ada kuasa untuk tapis ahli. Saya nampak Tuan Ghazali ni dia berniaga baju sama seperti saya lah. Tak payahlah terima dia ni. Contoh kan. Lepas tu saya nampak Tuan Haryadi pun, Tuan Haryadi ni tengok dia pun jual baju ni. Tak apa, kita bagi dia masuk grup. Tapi bila dia posting saja, dia tapis posting Tuan Haryadi. So nampak tak dia punya permainan tadi? Itulah kepoweran Tuan admin group ini tadi. Ataupun mungkin Tuan admin ni dia bebas. Dia bagi je orang masuk, dia bagi je orang posting. Sebab dia mungkin grup itu adalah grup terbuka, tak ada masalah. Jadi dia bagi posting. Tapi nak ceritakan, mereka ini ada kuasa tapis orang dan mereka ni juga ada kuasa untuk tapis posting-posting berkaitan. Okay, next. Tuan admin ni jugalah yang akan ada kuasa untuk menetapkan peraturan dia. Okay? So, apa peraturan tu terpulang kepada grup berkaitan. Jadi, kira peraturan tu dia boleh sediakan. Jadi, dia boleh nyatakan peraturan tu dalam sebelum kita join grup tadi. Dan juga Tuan admin ini boleh buat pin post. Apa dia pin post? Pin post ni sepertinya papan kenyataan. Kita pin dekat papan kenyataan tu maklumat penting. Jadi bila kita masuk saja grup, kita akan nampak dulu posting ini yang pertama sebelum kita nampak posting-posting yang berkaitan selain daripada posting ni. Jadi maksudnya Tuan admin ini dia boleh letakkan priority dia punya posting tu sebagai priority, keutamaan untuk orang baca, sama ada dalam bentuk pengumuman, makluman ataupun mungkin iklan. Dia nak pin post iklan. Dan iklan yang kena pin ni dia boleh kenakan charge kepada orang yang nak iklankan. Tu contoh kan. Nampak? Tuan-tuan dah boleh nampak tak? Sekarang tuan-tuan dah boleh buat duit jika kita ada grup. Okay, next. Yang seterusnya, Tuan admin juga boleh schedulekan post. Dia boleh jadualkan apa-apa posting dalam grup tadi. Katalah dia nak besok pagi pukul 7 post tu keluar, dia buatlah siap-siap malam ini. Ataupun 31 Oktober ada posting ataupun promo dia nak buat pada hari tu. Dia dah boleh buat posting hari ini dan dijadualkan pada tarikh yang berkaitan. Dan seterusnya, Tuan admin ini juga mempunyai kuasa. Dia ada kuasa veto. Untuk remove ataupun tak approve mana-mana post dalam grup berkaitan. Dia posting ni dia ada dua. Satu, dia boleh auto approve ataupun dia ada syarat daripada Tuan admin. Dia tak nak semua auto approve. Dia nak dia yang approvekan dulu, barulah posting tu akan keluar. Sebab tu kalau kadang-kadang kita perasan, kita post hari ni tak keluar-keluar. Besok baru keluar posting kita. Sebab Tuan admin mungkin busy, besok baru dia approve kita punya posting contohnya. Jadi sebab itulah kita punya posting tak keluar-keluar lagi. So Tuan Ghazali dah boleh nampak. Alhamdulillah. So tuan-tuan, saya kongsikan anda pertamanya kenapa berniaga di FB Group. Tuan-tuan pun dah mula nak masuk dan mula untuk cari prospek.
mula untuk berkawan-kawan kepada grup-grup berkaitan. Lepas tu saya kongsikan kepada anda apa yang boleh dipost dalam FB group tadi. Dan saya kongsikan juga kepada anda siapa yang kawal posting tadi dan apa dia kuasa-kuasa yang ada pada yang mengawal posting tadi, iaitu admin group. Okey? Jadi, sekarang ni kawan-kawan, saya nak bawa kepada anda, daripada kita join group yang lain, kenapa tidak kita buat FB group kita sendiri? Dapat tak dia? Okay, pertanyaan Tuan Ghazali. Okay, ada boleh berapa admin moderator boleh dia up? Dia tak ada limit, boleh 3, 4, 5, 10 pun boleh tuan untuk admin group. Okay? So nampak So sekarang ni malam ni juga saya kongsikan yang pertamanya kita join group untuk berniaga. So yang keduanya saya nak ajak kawan-kawan untuk kawan-kawan semua create FB group sendiri dan kita berniaga dalam FB group. Okey, ada 2 kelebihan yang kita akan dapat apabila kita berniaga melalui FB group yang kita kawal sendiri. Okey. So saya teruskan. So bagaimana nak manfaatkan untuk berniaga? Okey. Pertamanya anda tetapkan apa yang nak dipost. Okey. Tak apa puan, ada pertanyaan puan boleh type dulu. Type saja di tepi tu, nanti saya akan baca dan jawabkan terus. Okey, pertamanya apabila kita ada FB group sendiri, maka kita boleh tetapkan apa sahaja yang kita nak post ataupun kita nak approvekan. Okey. So yang keduanya, yang keduanya kita juga boleh pin post FB group tersebut. Okey. So bila kita pin post, maka kita punya posting ini akan sentiasa dinampak atau dilihat oleh mereka yang datang jenguk FB group ini. Sebab dia akan jadi post yang pertama, barulah kepada post-post yang lain. Itu pentingnya pin post ini. Jadi di sini kawan-kawan, kalau kita adalah pemilik FB group, katakanlah FB group ini ada lebih kurang 30,000 ahli. Agak-agaknya pin post ini boleh tak kita jual? Siapa yang nak dipin post kan dia punya produk, okey, kita tetapkan RM10 untuk sebulan, RM20 untuk seminggu. Terpulang kepada strategi anda nak letakkan harga. Boleh ke tak boleh? Boleh. Jadi mereka akan PM admin, tuan admin, saya nak buat iklan dekat you punya group, boleh tak? Boleh. RM30 sebulan pin post contohnya. Mereka pun akan bayar lah. Nampak tak? Kita pun boleh buat duit. Okay. Lepas tu kita juga boleh tetapkan syarat. Apa syarat-syarat yang berkaitan. Okay. Dan yang paling utama, ini strateginya. Okay. Katalah saya ini adalah pemilik grup camping. So mana-mana produk yang berkaitan alat memasak, berkaitan dengan peralatan-peralatan camping, berkaitan dengan pakaian, kasut dan sebagainya, saya akan lepaskan post itu. Saya akan approve. Tapi jika ada orang jual produk yang sama dengan saya, contohnya lah, kan? Ini strategi Contohnya saya jual kemah. Kemah yang saya jual ni sama pula brand, sama model dengan dia, maka mungkin dia punya post tu saya akan tak approve. Betul tak? Sebab dia pesaing kita, takkan kita nak approve orang yang bersaing dengan kita. Jadi kita hanya approvekan mana produk yang selain daripada kita saja. Ataupun mungkin kita tengok produk yang dia jual, harga katalah kemah tu harga RM300. Kemah kita harga RM280. Kita punya lagi murah RM20 daripada dia. Maka kita pun ambillah kesempatan approve dia punya kemah, post, dan kita pun post kemah kita yang murah RM20. So nampak tak strategi tu? Jadi kiranya kita ni ada kuasa untuk tapis produk mereka dan juga untuk disapprove kita punya pesaing, produk-produk pesaing kita. So nampak tak?
Ni jahat ke kita ni? Sebenarnya kita tak jahat kerana ini adalah kedai kita. Ini adalah grup yang kita create. Jadi kalau dia nak buat strategi yang sama, boleh dia pergilah buat FB group dia sendiri. Kerana tuan-tuan dah letak effort, usaha untuk tarik mereka. Tarik, cari, lepas tu tarik dan jemput mereka ke grup anda. Kan tuan-tuan dah berusaha untuk jadikan mereka sebagai prospek. Jadi itu adalah kuasa anda dah selepas itu. Apa tak? Okay? Okay, seterusnya. Apabila kita ada FB group juga, kita sebagai admin, kita pun boleh. Pernah tak terfikir tuan-tuan nak jadi paid reviewer? Contohlah Tuan Hardi. Saya tengok you punya group ada 100,000. Boleh tak you buatkan review saya punya produk, dan kita pun dibayar untuk review berkaitan. Sebab itulah perlunya ramai follower, ahli dan sebagainya. Sebab kita akan membawakan mereka, kita akan bawa mereka ke ramai ataupun lebih luas capaian yang mereka tak boleh dapat. Kita mungkin ada 100,000 follower yang ataupun mungkin ada 10,000 follower yang berkualiti. Apa saja kita cakap mereka akan beli contohnya. Jadi kita akan jadi paid reviewer lah. Okay, contoh. Okay. Seterusnya, kita juga boleh. Okay, tuan-tuan. Kita juga boleh wujudkan grup ini sebagai grup berbayar. Perasan tak? Perasan tak ada grup yang berbayar sebenarnya. Dan ada orang memang dia buat duit daripada grup-grup ini. Memang grup ini adalah sumber pendapatan secara tak langsung mereka. Ini saya nak kongsikan dan bongkarkanlah ceritanya kepada anda. Okay? Sebab itulah kalau tuan-tuan dah create grup sekarang, tak mustahil satu hari nanti grup anda ni akan meledak, meletup. Mungkin akan ramai orang join, 1,000 orang, 2,000 orang, 3,000 orang, 4,000 orang. Bergantung kepada tajuk grup, tema grup yang anda sediakan. Okay? Jadi di sinilah tuan akan boleh wujudkan grup. Siapa nak jadi ahli grup ni boleh. Kena bayar RM10 untuk dapat, untuk menjadi ahli. Pernah jumpa tak? Agak-agaknya. Okay? Seterusnya. Bila mereka dah masuk grup, katalah grup ini adalah grup publik, tuan-tuan kan boleh kawal siapa yang boleh post. So, siapa yang nak post, dibenarkan post. Tetapi dengan syarat posting itu berbayar. Satu post saya kenakan RM5 contohnya. Katalah tuan ada 100,000 ahli grup. Okay, siapa yang tak nak post dalam grup tu? Mesti orang akan berebut-rebut nak post. Ada 100,000 follower dalam grup tu. Jadi tuan pun menetapkan syarat. Siapa yang nak beriklan dalam grup saya, boleh. Saya kenakan RM10 untuk satu posting. Mereka sanggup bayar sebenarnya. Memang ada yang sanggup bayar untuk iklan-iklan berkaitan. Okay? So, nampak tak? So, bila ini berlaku, anda sebagai pemilik grup, anda juga akan dapat engagement. Engagement akan naik. So, okay. Saya pergi ke soalan dulu. Puan Syarul Baria ada pertanyaan. Okay, Puan. Saya dah unmute mic tadi. Puan boleh unmute. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam, Tuan. Okay, Coach. Okay, tadi Coach ada cakap pasal FB group. Kita boleh create kita punya FB group sendiri. Betul. Okay. Sekarang ni contoh macam sekarang saya buat sekarang ni, FB saya, FB page saya, Tiffin tu kan, yang mangkuk tingkat tu. Okay, contoh customer-customer saya yang dah pernah beli dengan saya, okay. Saya createkan diorang ni, masukkan diorang dalam saya punya FB group. Boleh kan? Boleh. Maknanya, okay, dalam tu, dalam group tu customer saya yang beli dengan saya. Okay, lepas tu apa aktiviti antara diorang ni, contoh macam diorang masak ke apa ke, apa aktiviti yang berkaitan dengan TV ni, semua kat dalam grup tu. Betul, jadi nampak grup tu, betul kan? Maknanya dia boleh share, nanti dia boleh share kawan dia yang kat luar untuk join pula. Yang mana yang masuk tu dia akan beli produk saya macam tu. Betul. Macam satu syarat untuk jadi member saya dalam FB group lah, boleh kan? Betul, Puan.
Okey, Betul. okey. So idea dia, apa yang Puan kongsikan tadi tu sebenarnya dah tepat dah. Betul dah. Cuma mungkin Puan boleh tambahkan lagi. Contohnya, okey sekarang ni Puan kena ingat Puan nak cari customer, betul tak? Customer kan? Okey. Jadi FB group ini kita nak jadikan dia sebagai untuk tarik prospek. So, siapa yang dah dalam FB group ni, kita dah tahu dah. Mereka ni dah ada tunjuk minat kepada apa yang kita ingin kongsikan. Jadi secara tak langsung, mereka ni dah jatuh dalam kategori prospek kita. Jadi mana-mana yang customer puan-puan dah pernah membeli tadi tu, okay, memang puan-puan kena masukkan mereka dalam FB group puan-puan tadi. Okay, tapi dalam masa yang sama, puan juga boleh tarik mereka yang belum membeli lagi ke dalam FB group tadi. Dapat tak puan? Macam mana kita nak tahu yang dia tu berpotensi Macam mana kita untuk nak tarik membeli? orang yang berpotensi tadi? Okey. Saya dah tengok dah puan punya mangkuk semalam tu. Apa nama tiffin semalam tu. Saya personally first time dengar lah ya pada yang tu. Cuma apa yang saya nampak dalam mangkuk puan tu dia sebenarnya eksklusif. Okey, dia ada satu keunikan, dia ada satu design yang bagi saya apa nama lain dari yang lain lah. Dia ada lifestyle. Jadi puan kena tunjukkan mangkuk puan ini adalah mangkuk yang uh, apa nama style lah. Maksudnya dia puan punya mangkuk ni bagi saya dia punya target tu adalah kumpulan yang yang atas sikit. Jadi bila Ya, betul. betul kan? Jadi bila mereka pakai mangkuk ni, okey, dia menunjukkan satu apa dia panggil kejap saya cuba nak cari ayat yang tepat supaya dia sesuai. Nampak bergaya lah, nampak bergaya. Walaupun sekarang ni bukan apa ibu-ibu muda pun sekarang ni dia walaupun anak dia pun nampak macam orang kata yang baru kahwin kan. Mereka nak kekalkan Ya, mereka ya. punya gaya tadi. Jadi mangkuk ini okey walaupun kita ada family tetapi tidak tidak mendiskaunkan lah ayat dia lebih kurang macam tu lah kita punya personality tu malah lebih lebih orang kata uh, lebih terserlah kita punya gaya tadi. Jadi lebih kurang puan punya mangkuk ni saya nampak dia ada lifestyle lah lebih kurang macam tu. Ya, ya. Apa nama mangkuk puan? Boleh kami tahu? Puan typekan kat situ nama mangkuk dia. Tiffin. Memang sangat cantik. Okay, mangkuk dia bagi saya eksklusif. Bolehlah kategori premium orang kata. Okay. Jadi apa yang saya nampak dengan mangkuk puan tu, mungkin puan kena lebih banyak gunakan model. Okay. Selain daripada makanan yang masuk dalam tu, bukakan dia punya mangkuk tu, puan ambil makanan yang nampak ringkas tau. Kalau macam contoh tuan pergi hotel, puan pergi hotel kan. Okey, nampak tak uh, mereka punya susunan makanan. Bagaimana mereka Yang bagi bertingkat tu, tayar tu. presentation makanan mereka dalam setiap pinggan tadi. Jadi gunakan cara tu masukkan ke dalam mangkuk tadi. Jangan penuhkan mangkuk. Bila mangkuk tu penuh, jadi dia lebih kepada macam kita nak makan banyak lah. Dia sekarang ni kita nak tunjuk style. Okay, dengan mangkuk tu letaklah situ tuan. Contohnya mungkin fish and chip ke kan. Letaklah situ lepas tu mangkuk yang kedua apa. Tapi gunakan model. Jadi model ni dia tak boleh pakai baju biasa juga. Dia kena nampak style. Barulah dia harga tu saya tak tahu berapa. Faham. Kalau letak harga 200 pun 300 orang akan beli. Harganya berapa puan? Harga dia kalau yang paling murah tu yang 2 tingkat tu. 2 tingkat sebenarnya untuk lelaki lah. Itu 120. 3 tingkat 130, 4 tingkat 140. Okay. Bagi saya sesuai. Tinggal lagi presentationnya ialah satu makanan. Puan buatkan satu gambar yang berkaitan makanan tu, presentation makanan tu kena nampak seperti hotel juga. Lepas tu orang yang berdiri kena bersama dengan maknanya mangkuk tingkat tu kena bersama dengan makanan sebelah dia lah. Yes. Dia kalau tunjuk mangkuk saja orang tak nampak dia punya function. Jadi bila ada makanan kat situ, nampak dia kaya sikit. Lagi-lagi kalau macam kata lelaki tadi kan, carilah lelaki yang clean ke contohnya, yang
yang yalah sekarang orang memang pentingkan gaya. Ha. Yelah. Okay, dapat Jadi mungkin Puan kena buat Okey, faham. photoshoot orang-orang yang berkaitan masuk ke dalam grup tadi. Okay? Okey, faham. Pertama yang saya boleh Terima nampak, kasih. mungkin Puan boleh kongsikan testimoni lah. Testimoninya orang yang berkerjaya. Contoh, cari seorang yang berkerjaya sukan ke, orang yang kerja dalam korporat ke, orang yang apa sajalah yang ada kerjaya ni, bagi mereka satu, bawa mangkuk tu, lepas tu mereka dekat office dia, meeting panjang. Lepas tu dia ni jenis yang jaga makanan sihat, jadi ataupun dia appreciate isteri dia tengah masak, jadi dia bawa lah, ataupun isteri tengah sediakan masakan tu satu gambar. Lepas tu nanti pergi pejabat, suami tengah makan gunakan mangkuk tu sebab masa tak ada, contohnya. Ataupun mungkin Okey, ibu faham. yang tengah busy, okay, sambil-sambil sediakan makanan tu anak, dia pun bawa pergi ke pejabat dia, contoh. Okay, Puan Okey, faham. Terima kasih, Coach. Okay, next. So, terus kita kongsikan kepada anda tips untuk bina grup. Saya dah kongsikan kenapa berniaga, siapa yang kawal, apa yang boleh dikongsikan. Lepas tu kelebihan kalau anda jadi admin group. So, saya kongsikan juga untuk bagaimana untuk bina grup anda. Jadi sini kita nak tunjukkan anda jalan ni. Itu sebabnya kelas ini adalah kelas asas digital marketing. Kita bukan setakat cakap suruh buat, tapi kita tunjuk satu-satu step by step bagaimana nak buat kelas group. Okay, pertamanya bila kita nak create FB group, kita kena pastikan tema dulu. Apa tema yang kita nak kongsikan? Apa tema yang kita nak buatkan dalam grup tadi? So, of course, banyaknya adalah berkaitan dengan manfaat. Sebab itulah mereka akan nak join kita. Contoh manfaat tu ialah apa saja yang boleh tambah income mereka, apa saja yang boleh tambah ilmu mereka, apa saja yang boleh tambah mereka punya pengetahuan, pendedahan kepada mereka, apa saja, ataupun tips, tutorial dan sebagainya. Jadi ini adalah berkaitan dengan konten group yang kita nak create. Okay, yang keduanya, kita cari apa saja yang berkaitan dengan ilmu. Ilmu kekeluargaan, dalam tu kita boleh jual buku. Ilmu kekeluargaan lagi, dalam tu kita boleh buat anjurkan kursus. Ilmu kekeluargaan, dalam tu kita boleh jual insurans. Contohnya. Okay? So, apa saja berkaitan dengan ilmu. Kalau kata kita cerita pasal ilmu agama, mungkin ada kelas Quran. Okay? Ada seminar keluarga. Macam contoh Ustaz Ibn Liu, ada seminar keluarga kasih dia. Contoh macam tu. Jadi, kita kongsikan FB ilmu, tapi dalam tu ada kita bagi link-link yang berkaitan. Okay, next. Yang lainnya mungkin juga kita adalah sebagai pemberita secara tak langsung. Jadi kita buat perkongsian maklumat semasa. Contohnya lah Kuala Lumpur kini, Kuala Lumpur dulu, Kuala Lumpur akan datang. Contoh. Jadi kita kongsikan maklumat-maklumat semasa. So, bila ada maklumat masuk semasa, maka apa yang kita boleh kongsikan dalam grup ini? Kita akan boleh kongsikan berkenaan fashion, kita boleh kongsikan berkenaan dengan pelancongan, kita boleh kongsikan berkenaan dengan sukan. Itu maklumat semasa juga. Fall tu dalam berkaitan maklumat semasa. Okay? Next, kita juga boleh create FB group yang berkaitan dengan hobi. Macam Puan tadi, Puan Tiffin. Tiffin tu sebenarnya dia boleh jatuh dalam fashion pun, hobi pun dia. Jadi kita nak modernkan jenis mangkuk-mangkuk. Jadi mungkin kita ceritakanlah cerita pasal mangkuk-mangkuk yang sedia ada, lepas tu dia punya trending sekarang ni bagaimana dan akan datang bagaimana. Sebab akan datang tu sebenarnya kita nak buat pelancaran produk baru contohnya, ataupun camping. Camping hobi, lari hobi, berbasikal hobi. Jadi memanah hobi. Jadi dekat sini kita akan boleh jual peralatan-peralatan berkaitan. Lagi-lagi kalau berkaitan dengan tanaman. Jadi ada baja, ada bunga, ada benih. Apa saja. Okay, dapat Okay, next. Kita juga boleh kongsikan barang-barang antik. Ini barang-barang antik ini lagi boleh membawa kira wang yang lebih. Mungkin barang-barang antik ini bukan setakat zaman dulu-dulu, tapi apa yang boleh memberi nostalgia pada kita di waktu sekarang. Okay? Mungkin dulu kita tak boleh beli, sekarang baru kita mampu beli. Contohnya saya lah. Contohnya saya ni peminat kereta Tamiya, pun boleh jatuh dalam barang-barang antik.
Okay. Ni cerita barang-barang Jepun. Dulu harga RM10 kita tengok je orang kampung main kan. Sekarang ni mungkin kita dah mampu beli, maka kita beli. Kita nak cari kat mana? Kita masuk grup-grup yang berkaitan. Jadi kita create grup barang-barang antik ni, kita pun secara tak langsung akan dibawakan dengan produk-produk lain. Jadi kita tak perlu nak cari dah, sebab orang datang ke kita. Hanya kita tinggal fokus apa yang kita jual je selepas itu. Okay? So next, yang lainnya juga, kita boleh create group community ataupun penduduk. Ini memang akan ramai orang join. Sebab, of course, kalau tuan-tuan duduk satu-satu kawasan, memang mereka akan join. Sebab mereka tak nak terlepas maklumat. Biasanya kita tak nak terlepas maklumat. Maka, kita akan join program group community ataupun group penduduk. Di sini, tuan-tuan juga boleh open. Tak kisahlah you nak promote apa pun, tuan-tuan bagi promote. Dia nak jual mangkuk ke, dia nak jual baju, tudung, kasut, apa makanan boleh. Sebab dia berkaitan dengan komuniti. Jadi tinggal lagi, apa yang sama dengan tuan-tuan, tuan-tuan kawal lah dia punya posting. Jadi tuan saja yang akan jual produk berkaitan. Contoh, okay? Next, tuan juga boleh create FB yang berkaitan dengan iklan-iklan ataupun jualan. Kita pemiliknya. So, siapa yang nak beriklan, mari join grup kita. So, diorang pun akan join. Inilah antara grup-grup yang boleh dikenakan bayaran. Okay? Next, kita juga boleh create FB grup yang berkaitan dengan alumni-alumni kita. Okay. So, contoh yang terbaru pada musim PKP ni, yang viral baru-baru ni ialah alumni UPM, Universiti Putra Malaysia. Okay? Ini antara grup yang viral pada 2 bulan yang sudah. Tiba-tiba je, daripada 1,000 alumni menjadi 50,000 dalam masa sebulan. Pasal apa? Kerana mereka berkongsikan tempat mereka pernah makan, tempat mereka pernah duduk tunggu bas, tempat mereka pergi kuliah dan sebagainya. Jadi, secara tak langsung, siapa yang nampak post ni, kawan mereka nampak share, mereka pun, grup apa ni? UPM dulu-dulu tajuk dia punya grup tu. Jadi orang pun makin join ramai. Dan semakin ramai ada orang join grup berkaitan. So, siapa di sebalik tabir alumni UPM dulu-dulu ni? Rupa-rupanya di sebalik tabir UPM dulu-dulu ni, mereka yang duduk dalam alumni, persatuan alumni. Kalau dulu, kalau kita buka grup alumni, agak-agak kita join tak? Boring. Kita mungkin tak join sangat. Tapi bila mengimbau cerita-cerita lama UPM dulu-dulu, kan, dia punya cerita, kita pun join secara tak langsung. Jadi, secara tak langsung, grup alumni tadi dah dapat data-data berkaitan. Alhamdulillah, so senarai nama alumni Universiti Putra semakin meningkat. Bukan setakat itu saja. Maka ada banyak kolaborasi yang dapat mereka jalankan pada ketika ini. So, nampak tak, puan-puan? Apabila kita menjadi pemilik kepada grup-grup berkaitan. Okay, next. Lainnya lagi, ini yang paling mudah. Kita boleh join grup ibu ataupun bapa-bapa. Janganlah kita join lagi satu grup tu kan. Ini saja nak kelakarnya dah. Ada satu lagi grup ibu tunggal, lepas tu cari jodoh dan sebagainya. Itu terpulang. Nak join, you nak berniaga, Alhamdulillah. Okay? Sebab ada juga keperluan kita join grup berkenaan. Tapi kalau untuk grup ibu bapa ni, lebih kepada kekeluargaan. Kalau puan-puan tak ada konten, don't worry puan-puan. Pergi cari majalah keluarga, pergi buka majalah tu, tengok apa poin-poin kongsikan. Letaklah situ sumber daripada mana. Nanti mungkin tuan-tuan, macam contoh, wife saya, dia anak-anak saya ni jenis yang menyusu badan 3-3 contohnya kan. So dia beli satu mesin tu, mesin untuk perah susu baby kan. Okay, lepas tu boleh tahan jugalah untuk fikir macam mana nak cari mesin ni kan. Lepas tu agak mahal, kita pun rasa sampai ke harga satu amount tu kan, agak mahal juga ni mesin dia ni. Tapi bila saya tengok video, ulang tengok video tu, lepas tu mudah nak susun, mudah nak dia punya mesin tu mudah nak perah, lepas tu mudah nak cas, lepas tu letak dalam peti ais. So kita pun taklah rasa harga berkaitan tu pun rasa berbaloi juga ni. Alhamdulillah memang berbaloi. Dah 3 anak pun pakai. Lebih dah 10 tahun pakai mesin tu. Jadi kita pun nampak tak?
bila kita ada grup ni tadi, kita boleh kongsikan tutorial, kita boleh kongsikan testimoni, kita boleh kongsikan video-video berkaitan. Okay? Dan last sekali, grup ini yang grup kita ada, mungkin grup kita ada agent, kita ada stokis. Jadi ini pun kita boleh create. Mungkin grup ini grup tertutup ataupun grup niaga. Okay? Sekejap, tadi ada satu komen. Okay, mungkin boleh bubuh nama grup jual beli mangkuk tingkat. Yes, mungkin boleh. Contoh mangkuk suluk. Mangkuk suluk tu apa dia, tuan? Okay. Dia mangkuk tingkat ni pun kadang-kadang kelakar juga. Ada juga kan dia punya mangkuk tingkat ni stand for satu perkataan yang apa kan, tak berapa kita sedap dengar kan. Tapi kadang-kadang benda ni benda yang boleh jadi trending tau. Jadi cari cara bagaimana mungkin FB group mangkuk tingkat. Jadi mangkuk tingkat, jadi engkau ni macam mangkuk tingkat contoh kan. Jadi cuba cari kelainan yang kita boleh manipulate perkataan mangkuk tingkat ni menjadi satu jenama. Mungkin puan cuba cari idea tu. Macam mana puan manipulate perkataan mangkuk tingkat tadi boleh jadi satu jenama yang positif. Cuba fikirkan. Okay. Okay, next. So, dapat idea lah tuan-tuan. Alhamdulillah. Okay, so terusnya saya bagi contoh-contoh lah kepada anda supaya anda dapat idea selepas ini. Okay, pertamanya, ini antara contoh-contoh grup yang ada di Malaysia sekarang ni. Satunya ialah jangkang mangkuk ayun. Ya, betul. Okay. Okay, ini teringat saya. Bila sebut mangkuk ayun, dah lama tak dengar perkataan tu. Teringat zaman study. Okay, lepas tu, okay, ini adalah grup yang ada. Okay, tuan-tuan tengok geng bisnes cikgu cikgi. Nampak tak? Dia punya MR jumlah ahli ada sebanyak 1.6 juta. Agak-agaknya ini private group ya. Private group tertutup. Nak join ni mungkin berbayar. Agak-agaknya kalau 1.6 juta ni, katalah dia kenakan RM1 charge-nya, agak-agak dah 1.6 juta kot income dia dapat daripada grup ini saja. Kemungkinan. Nampak tak idea ni? Nampak tak? Bila kita ada group sebenarnya kita boleh buat duit. Okay? Lepas tu ada juga geng bisnes cikgu cikgi 2. Dia copy paste yang pertama tu. So ada 247 members. Okay, lepas tu kita juga ada geng bisnes cikgu cikgi 4.6k. Lepas itu geng bisnes cikgu cikgi Malaysia ada 28k. Dan geng bisnes cikgu cikgi free advertisement ada 40k. So nampak? So ini geng bisnes cikgu contoh. So ada 1.6 juta ahli dalam tu. So kalau kita lah pemilik kepada geng bisnes cikgu cikgi ni, apa saja yang kita jual selepas ini mudah. Kerana kita dah ada 1.6 juta ahli. Apabila kita post sebagai pemilik tu tadi, mereka ni akan nampak posting berkaitan. Dan siapa yang nak buat post pun kita charge katalah RM5. Kan? So nampak tak bisnes ni? Okay, next. So grup yang seterusnya, ni grup camping. Okay, grup camping pun boleh tahan. Lagi-lagi musim PKP ni nak buka dah kita punya kawasan-kawasan camping. So cuba tengok ada 151,000. Okay, camping Badis Malaysia ada 25,000. Hiking and camping saja ada 362,000. Kalaulah saya jual kemah contohnya, okay, siapa yang jual kemah saya tak akan bagi dia post. You nak jual benda lain, mangkuk ke, pinggan ke, barang memasak ke, you post. Tapi bab kemah saya tak akan bagi lepas. Sebab saya nak conquer jualan kemah tu dalam grup ni. Nampak tak? Kalau kita lah pemilik 362k ni, nampak bagaimana kita punya sales lepas itu. Nak buat ni memang agak panjang perjalanannya, tapi bila kita dapat kumpul seramai ini, maka insyaAllah sales kita pun boleh tahan selepas ini tuan-tuan. Okay, next. Okay, yang seterusnya ini adalah grup yang berkaitan dengan lokasi. Okay, ada Kuala Lumpur, ada E-Bazar, ada grup Selangor dan Kuala Lumpur, ada penduduk Kuala Lumpur. So 1 juta ahli. Ini sebab dia nak target lah ni 1 juta ahli, sebab tu dia buat 1 juta ahli contoh. Okay, so nampak daripada sini. Yang lain lagi contohnya ialah berkaitan makanan, food. Okay, di Kuala Lumpur iaitu food delivery, food and delivery, KL Foodie Group. Okay, so ini adalah berkaitan sama ada kita adalah penyedia
delivery tadi ataupun kita penyedia makanan. Pun kita boleh post dekat sini. Okay. Dan seterusnya grup yang ada lagi, ini yang terbaru. Okay. Yang terbaru ialah grup B40. Nampak tak? Dekat grup B40 ni ada berkenaan dengan iCitra. Bawah sekali tu, iCitra KWSP ada seramai 65,000. Wih, ramai juga kan? Nampak? Walaupun baru di create grup iCitra ni, so nampak ada ramai orang akan join grup ini. Sebab apa? Sebab mereka nak dapatkan maklumat berkaitan. Jadi kalaulah tuan owner ni, rasanya lah dia ni pemberi pinjaman wang. So dia dah tahu dah siapa yang ada masalah kewangan. Of course mungkin mereka-mereka yang akan join dalam grup ini. Nampak idea dia. Okay. So, dapat tak tuan-tuan? Panjang sikit malam ni. Okay, adakah bila kita iklan sale di FB Group, Mark Zuckerberg tak blok iklan ni? Kita perlu mengikut. Yes. Sebenarnya bila dalam grup tu dia lebih kepada tertutup. Tinggal lagi orang boleh baca, recommend atau tak recommend. Sebab itulah saya katakan kenapa perlunya kita ada kawan yang sama dalam grup yang sama. Supaya kawan ni bila like, komen, maka kita punya post tu akan mula kelihatan ataupun engagement tu akan mula dibentuk. Jangan kita join satu grup, kita seorang saja. Kita tak nak kawan dalam grup tu dengan ahli-ahli yang lain. Pastikan bila kita join grup tu, kita like, komen, kita buat kawan dulu. Bila kita ada 2-3 kawan, barulah kita start posting. Jangan kita join je, terus kita nak post. Tak boleh. Kita kena bina dulu kita punya identiti dalam tu. Kita kena ada 2-3 orang kawan dulu dalam tu. Okay, dapat So, bagaimana nak join? Mudah saja. Saya tunjukkan secara pantas. Pertamanya, masukkan konten dahulu. Kita create group. Jangan terus add orang masuk group kita. Kita create group, masukkan konten dahulu. So, dekat konten ni, pertama kita pilih nama group kita, tetapkan tema kita, lepas tu isikan maklumat ataupun konten ni dalam 5 ke hingga 7 konten. Sebab kita tak mau bila orang join group, kosong, apa benda ni? Jangan. Kita masukkan konten-konten berkaitan. Janganlah satu hari terus 5, satu hari terus 7 kongsinya. Buatlah satu hari satu dulu kan. Jadi bila dah sampai seminggu, barulah kita start invite orang masuk ke dalam grup kita. Dan jangan lupa kita kena pinkan post berkaitan dalam grup ni. Apa yang post pengumuman, makluman, pinkan post tu supaya mereka tak terkejut ataupun tertanya-tanya grup apa benda ni. Kan? Lepas tu kita kena pastikan yang kita selalu feedback, respon dengan like dan komen posting-posting kawan-kawan kita dalam tu. Ni sebagai admin kena buat ni dulu untuk kita nak bina kita punya follower. Okay. Secondnya kita buat campaign Facebook group. So bagaimana nak buat? Mulakan promosi link FB group anda. So satu, kongsikan link FB group kita ni di media sosial. Contohnya kita punya WhatsApp, letak situ link FB group. Lepas tu dekat kita punya FB page ataupun FB personal. Buat posting, bagi tahu, "Hai, saya baru create group ni. Jom support, kongsikan ataupun kita berkongsi maklumat apa saja." Then mereka akan pergi ke grup berkaitan. Ataupun yang paling mudahnya, kita invite rakan-rakan dalam friend list kita. Kan ada 5,000 orang, invite mereka masuk dalam kita punya friend group. Okay. So yang ketiga, bagaimana kita nak kekalkan engagement? Pertamanya ialah kita kena hasilkan atau kongsikan konten yang sesuai. Kita kena tunjuk value, mudah dan santai. Ini tagline yang utama kita kena ada. So yang keduanya, kita kena cari topik yang selamat dan supportive. Jangan pro kepada satu-satu parti politik. Jangan cari musuh. Kita nak berniaga. Sentiasa saling menghargai, saling melengkapi, saling sokong menyokong antara satu sama lain. Barulah grup itu akan lebih positif. Of course, jangan sentuh isu-isu positif yang berkaitan isu sensitif. Sama ada bangsa, kaum, gender pun sama. Kalau kan kita nampak perempuan lembut, lelaki lembut, kita pun nak komen. Jangan. Biar dia nampak neutral je. Dan seterusnya, kita berkongsi apa yang kita mahir. Itu yang lebih mudah daripada kita nak cari konten yang lain. Kongsikan apa yang menjadi kemahiran kita. Dan keempatnya, dapatkan atau tanya
bidang yang kita kurang mahir dalam grup. Contohnya, ada tak sesiapa sini yang pandai repair kayu, repair pipe, buat rumah? Tanya aja. InsyaAllah akan ada lah yang komen dan sebagainya. Okey tuan-tuan, itu saja untuk malam ini. Okey, alhamdulillah perkongsiannya terlewat sikit, sekitar 8 minit. Semoga ianya bermanfaat untuk anda. Okey. Ini kita dah kira slide yang terakhir. Okay. So, harapnya apa saja yang saya kongsikan ini mendapat manfaat kepada anda. Jika ada soalan, mungkin saya boleh bagi 1-2 soalan. Okay. Okay, Puan Syarubariah dapat idea. Thank you. Itu yang kita nak sebenarnya. Okay, ada siapa nak bertanya? Saya buka dulu. Saya. Okay, Tuan. Yes, Tuan Ghazali. Facebook ni sebenarnya ada berapa jenis? Apa Tuan? Tak dengar. Facebook ni ada berapa jenis sebenarnya? Macam saya ada Facebook biasa, tapi adakah itu juga merupakan tempat kita daftar untuk Facebook group? Okey. Dia untuk ada FB group ini, tak perlu ada FB page. Okey. Cukup kita ada FB personal, okey, kita dah boleh create FB group. Dapat Tuan? Okey, faham. Okey, dapat dah. Tapi kalau kita nak buat FB personal lagi bagus, sebab itu kita nak gunakan untuk berniaga. Tuan Ghazali daripada Sabah ke? Ya, saya. Okey, saya doakan semoga semuanya sehat-sehat di sana dan selamat, sebab dengar kabar hujan tengah lebat dan juga banyak kawasan tengah banjir. Cik Hadi ni dari Sabah kah? Saya Tamparuli. Jambatan gantung Tamparuli. Iya kah? Itu tempat saya lah. Okey, nanti kita PM personal Tuan. Boleh kopi-kopi lah sini Tamparuli. Ayah, Ramaiti lah kita. Ya. Okey tuan-tuan, itu ada soalan lain lagi? Coach orang Sabah. Ya, saya orang Sabah Puan. Isteri orang Kedah. Puan Syarubariah. Kalau nak datang ke Sempurna, insyaAllah saya pun boleh. Dah duduk 20 tahun sini. Study kat Patutlah dia sudah lupa itu slang Sabah. Yes. Nah, kalau saya ni slang Sabah. Yes. Okey, ada pertanyaan tuan-tuan? Selain daripada tadi? Jika tak ada, kita tangguh perjumpaan kita pada malam ini. Okey, tak ada lah. Okey, saya ingat itu saja. Saya doakan anda semua dikurniakan kesihatan, keafiatan dan keselamatan dunia dan akhirat, dikurniakan kejayaan, kehidupan husnul khatimah, dikurniakan keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, anak-anak soleh soleha, anak-anak jilul Quran, isteri yang soleh soleha, dan juga dilindungi daripada COVID-19. Itu saja untuk pada malam ini. Kita jumpa hari Isnin minggu depan. Saya tangguh dengan suatu as dan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasrina sana nufusna lazin wa salihati wa tawassalih. Okey tuan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.